A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alani minal mukramin. Kata lelaki ni, kalaulah kaum aku mengetahui, iaitu Allah menjadikan aku daripada orang-orang yang dimuliakan. Mana yang dimuliakan oleh Allah bukan dia seorang, ramai. Kalau dia seorang, ayat dia lain. Alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui Allah telah memuliakan aku. Itu makna dia seorang. Tapi dia nak bagi tahu yang dimuliakan oleh Allah disebabkan kerja dakwah ni ramai. Allah telah menjadikan aku adalah orang-orang yang dimuliakan. Mana ramai. Dari mana dapat kemuliaan itu? Iaitu beriman kepada Allah dan berdakwah. Korbankan segala-gala demi untuk menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat 28 kita dah terdeburkan. Ayat 28 dah, cuma pengajaran belum. Okey. Sudah. Belum lagi. Yang kata dah ni ikut kelas lain ke? Ataupun yang kata belum, ponteng. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 28 Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Seingat saya ayat ni dah. Dah kan? Cuma pengajarannya belum. Okey. Cuba tengok maksud dia sepintas lalu. Wa ma anzalna, tidak kami telah turunkan ala qaumihi, ke atas kaumnya. Kaum siapa ni? Kaum siapa ni? Kaum lelaki yang dibunuh tu. Dalam tafsir dia sebut nama iaitu nama Habib An-Najjar. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia lebih condong kepada apa yang Allah sebut. Allah tak sebut nama, jangan kita duk korek-korek, duk cari-cari nama yang Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut nama, Allah bukan nak bagi tahu nama, Allah nak bagi tahu pengajaran. Bila kita cari nama, hilang hikmah dia. Hikmah apa dah? Pengajaran. Kita tak fokus pada pengajaran. Akhirnya nak cari apa nama lelaki ni, di mana kampung dia, bila berlaku. Hilang hikmah dia. Okey, kami tidak turunkan kepada kaum lelaki ini min ba'dihi, dari selepasnya. Selepas apa ni? Selepas dia dibunuh, min jundin, daripada tentera-tentera. Tentera-tentera Allah. Tentera Allah apa dia? Para malaikat. Minas sama, daripada langit. Jadi kalau Allah kata tentera Allah daripada langit, di mana tempat tinggal para malaikat? Di langit lah. Jangan kata di bumi, sebab ayat ni jelas. Jundim minas sama. Okey, malaikat tempatnya di langit. Tapi ada tak malaikat yang turun ke bumi? Ada. Center dia di langit. Ada dia turun di bumi. Bila tu? Bila malaikat turun di bumi? Antaranya malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Lagi dia turun bila bertukar shift untuk menulis rekod amalan setiap manusia. Satu waktu pagi, satu waktu petang. Okey. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak akan menurunkan para malaikat. Untuk apa ni? Untuk mengazab kaum yang tak beriman dan yang mendustakan 3 orang rasul dan yang telah membunuh seorang lelaki. Kami tak nak turun, kami tak akan turunkan para malaikat untuk membinasakan mereka. Apa sebab? Sebab kaum ini terlalu hina dan tidak ada nilai.
Bila Allah turunkan para malaikat menunjukkan apa? Kaum ni ada kekuatan. Habis Allah buat apa? Cukup dengan sayhatun wahidah, satu pekikan je. Jadi kalau dah perlu tenaga yang ramai, tentera yang ramai, itu menunjukkan kaum ni kuat, tapi sebenarnya kaum ni lemah dan hina. Jadi Allah tak perlu turunkan para malaikat. Boleh Macam lah orang kata apa ni, isu hangat sekarang apa dia? Tak, Tijala tu isu lama dihangatkan kembali. Isu lama dah. Isu yang Mufti Negeri Sembilan lah. Kan? Jadi saya dapat mesej, macam mana ni kita sekarang diserang dengan begitu hebat. Saya jawab, relax je. Bila dia serang kita, makna kita kuat. Orang tak akan serang bila kita lemah. Kan? Bila kita kuat, relax je lah, buat kerja dakwah macam biasa. Sebab tu sampai dia keluar fatwa haram, menunjukkan dakwah kita semakin berkembang dan semakin merebak, semakin membahayakan mereka, sampai terpaksa keluar fatwa. Kan? Jadi jangan takutlah. Yang kita patut takut bila kita tak buat kerja dakwah, itu patut kita takut. Orang serang itu sunnatullah. Hang tengok lelaki ni, orang serang tak dia, orang bunuh dan dia mati, tapi dakwah mati tak? Tak, dakwah tak mati. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata, ada Rasul yang diutuskan, tidak ada seorang pun pengikut. Tidak ada seorang pun pengikut. Adakah bermakna dakwah Nabi itu gagal? Tak. Dakwah tu gagal bila kita tak sampaikan dakwah. Bukan sebab tidak ada pengikut, tak. Walaupun dibunuh, dakwah terus hidup, dakwah terus sampai, walaupun manusia ingkar. Jadi jangan kita risau tentang serangan musuh, tapi risaulah tentang kita sendiri, buat tak kerja dakwah. Boleh. Ada satu syekh tu, dia pengikut ramai. Bila dia diberhentikan, dia kata apa? Ni dengki lah ni. Kelas dia tak ada orang. Kelas orang lain tak ada orang. Orang tak ramai. Kelas dia ramai. Dengki. Subhanallah. Cara orang yang berilmu berfikir. Jadi dia ingat, bila dia ramai, betul. Bila orang sikit, salah. Kalau macam tu, Nabi Nuh salah lah. Sebab berapa ramai pengikut dia? 70 orang je. Ni Nabi ni yang kita belajar dalam surah Yasin. Berapa ramai pengikut dia ni? Dalam 2 Nabi, 3 Rasul kan? 3 Rasul, berapa pengikut dia? Seorang. Adakah makna dia salah? Tak. Kebenaran bukan kerana bilangan yang ramai. Tak. Kebenaran ialah kerana hak. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran ialah daripada Allah. Kalau kamu sampaikan ada dalil daripada Allah, ada dalil daripada hadis sahih, benarlah kamu walaupun kamu berseorangan. Boleh? Nabi kata, ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Nabi tak kata sampaikan sampai orang terima dan sampai orang ramai. Tak. Nabi kata sampaikan. Tapi yang penting apa dah? Sampai daripada apa? Daripada apa? Daripada aku. Bukan daripada kepala kamu, bukan daripada nafsu kamu. Mesti yang kamu sampai anni, daripada aku. Mesti yang benar. Orang terima tak terima itu bukan tanggungjawab kamu. Kewajipan kamu, pastikan kamu sampai anni, daripada aku sahaja. Boleh Okey. Jadi pengajarannya, pertama, kadang-kadang Allah menurunkan para malaikatnya untuk membinasakan manusia yang mendustakan para rasul.
Dan kadang-kadang Allah menurunkan azab dengan pekikan sahaja. Okey. Bila contoh Allah turunkan malaikat untuk membantu tentera Islam dan mengalahkan musuh. Contoh dalam peperangan Badar, dalam peperangan Hunain, dalam peperangan Ahzab. Dan juga bukan dalam peperangan, tapi Allah turunkan malaikat untuk membantu Nabi. Bila tu? Ketika Nabi bersembunyi di Gua Hira ke Gua Sur? Dia ada 3 gua. Gua Hira, Gua Sur, Gua Musa. Yang mana satu? Gua Sur. Okey, cuba tengok ayat ni. Surah At-Taubah ayat 40. Jumpa Surah At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Tuhan kata kepada orang musyrikin Mekah, jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad, tak ada masalah. Tak ada masalah bagi Allah. Kenapa? Faqad nasarahu Allah. Allah sendiri akan menolongnya. Tapi cara Allah tolong Nabi apa dia? Adakah Allah matikan orang musyrikin Mekah dan Nabi berkuasa di Mekah? Tak. Macam mana Allah tolong Nabi? Iz akhrajahu allazina kafaru. Cara Allah tolong Nabi ialah Nabi dan Abu Bakar dihalau keluar daripada kota Mekah. Itu cara Allah tolong. Saniyasnaini, dalam keadaan dia adalah berdua ataupun orang kedua daripada 2 orang. Izhuma fil ghar, ketika mana kedua-duanya berada di ghar. Ghar apa makna dia? Gua. Sebab tu ada seorang ustaz nama dia di hujung dia Al-Ghar. Kan? Sebab apa? Sebab dia berasal daripada gua. Gua apa? Gua Musa. Semua orang kenal ustaz tu. Iz yaqulu li sahibi, ketika mana dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Sebab apa tak boleh bersedih? Allah bersama kita. Yang kita duk sedih-sedih ni sebab apa? Gaji lambat pun sedih, hujan lebat pun sedih, jalan jam pun sedih, anak sakit pun sedih. Sebab apa? Pasal apa? Sebabnya kita tak rasa Allah bersama kita. Kalau kita rasa Allah bersama kita, kenapa nak sedih? Anak tak ada, pencipta anak ada bersama kita. Suami tak ada, pencipta suami. Suami dengan pencipta mana lebih baik? Nak suami ke nak pencipta? Jadi kalau suami tak balik, ada masalah tak? Ya, masalah bila Allah tak ada dalam hidup kita. Betul tak? Ini suami tak balik, risau, tak boleh tidur malam tu. Tapi salat witir tak.
Jadi bila Allah bersama kita, tak ada sebab untuk kita sedih. Tak ada sebab. Okey, fa anzalallah, dan hasilnya apa dah? Tengok bila Allah bersama. Bila Allah bersama mesti ada hasilnya. Allah menurunkan sakinah. Sakinah apa dah? Ketenangan. Manusia, semua matlamat hidup manusia nak apa? Saya nak tanya ibu bapa ni, matlamat hidup kita nak anak 9A ke nak ketenangan? Kalau anak 9E tapi dapat ketenangan, okey. Okey. Tu ada masalah tu. Nak juga 9A, biarlah tak tenang pun ustaz. Yang penting orang tanya boleh jawab. Anak berapa? 9A. Tapi hati tak tenang sebab apa? Anak mengaji Quran pun tak, solat lambat kan. Itu dah betulkan matlamat hidup dia. Boleh Okey. Hasil yakin Allah bersama kita, maka Allah akan beri sakinah, ketenangannya ke atasnya. Wa ayyadahu, dan Allah menguatkannya, subhanallah, bijunudin, dengan tentera-tenteranya. Siapa tentera Allah? Para malaikat. Bila Allah kata Allah menguatkan Nabi Muhammad, makna apa tu? Makna apa? Tadabburnya apa dah? Allah menguatkan Nabi Muhammad, makna apa? Maknanya Nabi lemah. Kalau orang dah kuat, perlu tak dikuatkan? Tak. Allah nak bagi tahu walaupun dia Nabi, dia tetap lemah. Dia tetap perlukan pertolongan Allah. Sebab tu Allah cakap dalam surah An-Nas dan Al-Falaq. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq. Wahai Muhammad, cakap apa? Aku berlindung dengan Rabbil Falaq. Tuhan pun suruh Nabi Muhammad berlindung dengan Allah. Maknanya Nabi pun lemah. Kalau Nabi kuat, tak perlu dah berlindung dengan Allah. Boleh. Jadi pengajarannya apa dia? Kalau orang sehebat Nabi pun berlindung dengan Allah, perlu diperkuatkan oleh Allah, maka kita yang sangat-sangat lemah, maka lagi perlu pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Okey. Allah menguatkan Nabi Muhammad bijunudin, dengan tentera-tentera lam tarauha, yang kamu tak nampak. Siapa dia? Malaikat lah. Nampak? Jadi siapa yang membantu Nabi ketika berada di Gua Sur? Siapa dia? Siapa dia? Apa dia? Tak, siapa yang bantu Nabi ketika berada dalam Gua Sur? Betul lah Allah, tapi malaikat kan? Tapi cerita malaikat bantu Nabi di Gua Sur sampai tak pada orang kita? Tak sampai kan? Yang sampai pada kita cerita apa? Cicak lagi? Sarang labah-labah lagi? Burung merpati. Ada sebut tak dalam Quran ni? Tak ada. Dari mana dia dapat tu? Itu jelas puncanya apa dia? Apa puncanya? Cerita dalam Quran sampai, cerita dalam Quran yang Quran dapat mata tak sampai. Apa sebab? Tak tadabbur lah. Nampak tak? Penyakit besar tak tadabbur. Penyakit besar tak tadabbur ialah dia akan percaya cerita yang palsu, cerita yang tidak ada sumbernya. Termasuklah roti jala dan kari-karinya. Cerita Nabi makan kurma dengan air 3 bulan, hadis sahih, tak ada cerita pada masyarakat. Ceritalah penderitaan Rasulullah. Roti jala okey, ini makan kurma dengan air. Kurma air berapa lama? 3 bulan. Kenapa tak cerita yang sahih? Subhanallah. Banyak cerita sahih menggambarkan betapa menderitanya hidup Rasulullah demi kerana umatnya. Tapi tak. Yang dia cerita ialah untuk jadi bahan lawak, kan? Subhanallah. Puncanya semua tidak rujuk pada Al-Quran. Cakap pasal Islam tapi tak ada ayat Quran. Cakap pasal Nabi tapi tidak ada hadis yang sahih. Boleh?
Okey, habis. Kita balik pada pengajaran. Jadi yang kedua, pengajaran kedua, para malaikat tempatnya adalah di langit. Malaikat di langit. Kalau para malaikat di langit, malaikat tentera Allah dan berada di langit, masuk akal tak Tuhan pula duduk kat bawah? Masuk akal? Tak masuk akal. Tentera private Kopra duduk atas tingkat 10 ataupun atas bukit. Raja duduk kat mana? Duduk kaki bukit. Tak masuk akal. Jadi kalau mereka di langit, Allah lagi tinggi lagi di Arash. Okey, yang ketiga, ayat ini menerangkan betapa hina ayat ini, ayat 26 28. Ayat ini menerangkan betapa hinanya penduduk negeri yang mendustakan Rasul. Macam mana tu? Macam mana Allah nak bagi tahu betapa hinanya penduduk negeri ni? Allah kata apa? Aku tak perlu turun tentera daripada langit. Cukup aku jerit je. Jerit pula sekali. Hoi, mati habis. Makna apa? Kacang je. Itu menunjukkan kaum ni hina. Tak perlu bala tentera yang ramai daripada langit. Yang keempat, ayat ini menerangkan kebesaran dan keagungan Allah dan kekuasaannya. Yang membinasakan manusia dengan sekali pekikan sahaja. Apa faedah? Apa faedah Allah bagi tahu? Kita yakin tak Allah boleh binasakan manusia dengan pekikan? Yakin kan? Kita tahu tak? Tahu. Kalau dah yakin, kalau dah tahu, apa faedah Allah bagi tahu? Untuk apa? Kesaja-saja nak bagi tahu. Kalau kita dah tahu, Allah bagi tahu, makna ada maksud yang tersirat. Allah nak bagi tahu, nak ingatkan kita bahawa jangan sekali-kali mengingkari perintah Allah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah tu maha hebat. Kita ni yang duk ingkar perintah dia hebat ke? Kita ambil 10 ekor semut, 10 ekor semut. Kemudian kita menjerit, "Hoi, berapa ekor mati?" Berapa ekor mati? Ini bukan anak ni, semut je. Seekor pun tak mati. Semut pun tak heran. Kan? Subhanallah. Ini satu kampung, satu negeri, semua mati. Semua mati. Hanya dengan sayhatan wahidah. Allah sebut wahidah. Nak bagi tahu supaya kita tadabbur dan kita berfikir betapa hebatnya kuasa Allah. Sekali pekik. Tak perlu sekali setengah pekikkan. Tak payah. 2 kali tak payah. Supaya kita fikir. Jangan sekali-kali ingkar perintahnya. Jangan sekali-kali melewatkan solat. Kan? Okey, yang yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang keenam? Yang kelima. Okey. Pekikan, satu pekikan ini membinasakan semua manusia yang ada di situ
dan tidak ada seorang pun yang selamat. Ayatnya apa dah? Faizahum khamidun. Maka tiba-tiba mereka semua khamidun, mati. Tuhan guna hum. Hum tu apa makna? Mereka semua mati. Tak ada seorang pun. Yang tua, yang lelaki, yang perempuan, yang kanak-kanak, semua mati. Perkara ghaib yang ke-6. Perkara ghaib tidak boleh diketahui oleh panca indera. Perkara ghaib tidak boleh diketahui oleh panca indera. Maka tidak boleh kita bertanya bagaimana pekikan itu. Sebab pekikan Allah tu benda ghaib. Jangan tanya bunyi dia macam mana. Adakah Allah cakap mati kamu semua? Jangan tanya, sebab dia benda ghaib. Okey, habis kita masuk ayat 30. Ini belum tadabbur kan? Kenapa ayat 30? Oh, yang tadi 29 lah. (28) dan 29 sekali. Okey. Sekarang masuk ayat 30. Saya tak tulis sebab lewat. Ada masalah teknikal tadi. Minta maaf. Okey, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Okey, ya hasratan. Ya apa dah? Ya wahai. Hasratan menyesalnya, ataupun alakah menyesalnya alal ibad kepada hamba-hamba. Hamba-hamba yang mana ni? Yang mendustakan para rasul. Siapa yang berkata ni? Saya tak tahu dalam tafsir dia sebut siapa dia. Tapi dalam tafsir di sini dia kata ada pendapat yang mengatakan ya hasratan ialah lelaki yang beriman dan dibunuh. Menyesalnya puak-puak ni yang mendustakan rasul. Pendapat kedua yang mengatakan menyesal tu siapa dah? Orang-orang yang mendustakan rasul sendiri. Menyesalnya manusia yang mendustakan. Dialah. Kenapa aku dulu mendustakan para rasul? Pendapat ketiga yang berkata ialah Allah sendiri. Adakah Allah menyesal? Tak. Allah berkata menyesalnya kamu yang mendustakan rasul. Apa makna menyesal? Hasratani an-nadamu dalam bahasa Arab. Syiddatu an-nadami. Penyesalan yang bersangatan. Itu makna hasratan. Penyesalan yang bersangatan. Apa makna menyesal? Dan bila berlaku penyesalan ni? Bila berlaku? Hari kiamat. Kat dunia berlaku tak penyesalan? Tak. Kenapa tak? Kat dunia orang tak panggil menyesal. Kenapa? Masih ada peluang. Itu bukan menyesal. Bukan menyesal. Menyesal yang sebenar-benar ialah bila memang dah tak ada peluang dah. Bila tu? Dah mati. Yang jadi ayat ni ialah kepada manusia yang mendustakan para rasul dan mereka dah mati. Tak boleh buat apa dah. Itu makna menyesal.
Kalau selagi boleh bertaubat, lagi boleh cover balik amalan kita, itu bukan menyesal. Yang bunuh 100 orang, kemudian dia bertaubat, masuk syurga tak? Itu bukan menyesal. Menyesal ni tak boleh buat apa-apa dah. Jadi bahasa Melayu kurang tepat lah. Menyesal lah saya tak buat tu. Ada peluang lagi tak? Bukan menyesal lah, buatlah. Menyesal lah saya tak tidur awal semalam. Malam ni tidur awal lah, tidur lewat lagi. Itu bukan menyesal. Apa dia? Tak payah menyesal. Buat azam baru. InsyaAllah lepas ni saya tak akan tidur lewat. Okey. Kenapa menyesal ni? Apa sebab? Apa punca mereka menyesal? Ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka, mir rasulin, daripada mana-mana rasul, illa, kecuali kanu bihi, adalah mereka yastahzi'un, mereka akan memperolokkan rasul. Jadi punca mereka menyesal apa dia? Adakah sebab mereka miskin? Tak. Adakah sebab mereka tak ikut mazhab? Tak. Adakah sebab mereka tak ikut tok guru dia? Tak. Tak ada kaitan langsung. Menyesal sebab apa? Satu je, dia permainkan rasul. Nampak tak? Jelas tak? Subhanallah. Rasul jangan dipermainkan. Kalau permainkan, menyesal di akhirat besok. Nak permainkan mazhab, tak sampai tahap menyesal. Sebab mazhab ada 4, kan? Sebab itulah hukum mempermainkan rasul, kata ulama, adalah kafir. Boleh jadi kafir dan sia-sia amalan. Tengok dalam surah Al-Hujurat. Tengok dalam surah Al-Hujurat, ayat yang kedua. Cuba. Surah Al-Hujurat. Ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu. Jumpa? Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, jangan kamu tinggikan aswatakum, suara-suara kamu, fauqa sautin nabi, lebih daripada suara nabi. Tinggi suara je, tinggi suara je. Wala tajharu, dan jangan kamu menyaringkan suara kamu bila memanggil Rasulullah, kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kamu nyaringkan suara bila memanggil kawan kamu, woi Mat, Dolah. Jangan. Kenapa? Kenapa tu? Kalau panggil Nabi sama dengan panggil kawan sahabat, tinggikan suara, apa kesan dia? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, semua amalan kamu sia-sia. Wa antum la tash'urun, dan lagi parah pada dia tak sedar tu, dia tak sedar amalan dia semuanya sia-sia. Solat dia, puasa dia, haji dia, sedekah 50 tahun, semua sia-sia. Kenapa? Apa jenayah dia? Adakah dia ambil rasuah? Tak. Adakah dia berzina? Tak. Adakah dia minum arak? Tak. Apa jenayah dia ni? Apa makna meninggikan suara? Tak hormat Rasulullah, tinggi suara aja. Dia tak tolak hadis Nabi, tinggi suara aja, habis semua amalan dia sia-sia. Saya nak tanya, tadabbur, bila amalan semuanya sia-sia, di mana tempatnya? Neraka. Dan dalam neraka kekal ke tak? Kata ulama kekal, sebab tak ada zero. Tengok kesan permainkan Rasul.
tinggi suara, dah semua amalan kamu sia-sia. Sebab itulah bila turun ayat ni, ada seorang sahabat, kan, pernah dengar kisah dia, Sabit bin Qais. Bila dengar ayat ni, dia pun terus balik rumah dan mengurung diri. Sampai Nabi tak nampak dia. Mana Sabit bin Qais ni? Seorang sahabat kata, aku tahu di mana dia. Jadi sahabat Nabi kata, pergi cari dia. Sahabat ni pun pergi cari. Kemudian beritahu pada Sabit bin Qais, Nabi mencari kamu, kenapa kamu menghilangkan diri? Dia kata apa? Aku adalah ahli neraka. Tengok, dia faham. Dia faham tu, sia-sia amalan ahli neraka. Kenapa pula? Sebab ayat Al-Quran mengatakan siapa yang tinggi suara daripada Nabi, semua amalan dia sia-sia, makna ahli neraka. Tak ada amalan kebaikan satu zarah pun, semua sia-sia. Jadi aku sedih. Subhanallah. Tengok, sahabat tadabbur Al-Quran, ayat turun pada orang lain pun dia rasa turun pada diri dia, kan? Kita ayat turun pada diri kita pun kita kata bukan kita, Bani Israel, kan? Itu tadabbur Melayu. Kemudian bila diberitahu macam tu, sahabat yang pergi cari Sabit bin Qais bagi laporan pada Rasulullah. Sabit bin Qais ni dia rasa sedih sebab dia rasa dia ahli neraka. Kenapa? Sebab turun ayat mengatakan siapa saja meninggikan suara lebih daripada suara Rasulullah, semua amalan dia sia-sia. Maka Nabi kata, pergi panggil dia. Maka kata Nabi kepada Sabit bin Qais, kamu bukan ahli neraka, kamu adalah ahli syurga. Subhanallah. Sebab apa? Suara kamu tinggi itu bukan disengajakan, itu semula jadi. Yang Allah kata sia-sia amalan dia, sengaja meninggikan suara dan tidak menghormati Rasulullah. Kamu ni ahli syurga. Subhanallah. Tengok, itulah sifat ahli syurga. Apa dia? Sifat ahli syurga, dia perasan dia ahli neraka. Itu tanda ahli syurga. Dan sifat ahli neraka, dia perasan dia ahli syurga. Jadi kita perasan apa dia? Kita perasan. Siapa perasan ahli syurga? Betul tak? Ada tak Tuhan cerita dalam Quran golongan manusia yang rasa dia ahli syurga tapi dia ahli neraka? Ada? Ada tak? Subhanallah. Siapa dia? Bani Israel lah. Orang Yahudi dia kata apa? Wa qalu lan nadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tak ada siapa boleh masuk syurga kecuali orang Yahudi. Subhanallah, dia adalah ahli neraka. Tengok, siapa yang perasan dia ahli syurga, dia adalah ahli neraka. Habis nak perasan apa ustaz? Ahli neraka. Betul, kena rasa takut, kena rasa risau. Aku ni amalan dah lah, amalan sunat tak banyak, baca Quran pun banyak tak faham, kan? Dosa dengan anak pun banyak, dosa dengan isteri pun banyak, dosa mak bapak pun banyak, tak berdakwah lagi. Memang tak cukup syarat masuk syurga, aku memang ahli neraka, kan? Subhanallah. Itu tanda betul lah tu. Ini aku, dia tu tak solat, dia tu yang ahli neraka. Aku solat tak pernah tinggal, masjid pula tu, umrah dah 10 kali, takkan ahli neraka kot. Memang ahli neraka lah tu. Bila dia sombong, bila dia perasan dia lebih baik pada orang, itu sifat apa tu? Sombong. Kan Nabi kata tidak akan masuk syurga siapa saja yang ada sebesar zarah sifat sombong. Dia rasa dia lebih baik pada orang. Boleh? Itu yang susah nak jaga hati. Subhanallah. Balik pada ayat tadi. Terlalu besar pengajaran. Wahai pembaca Yasin, fahamlah oleh kamu, jangan permainkan Nabi. Ada dalam surah Yasin. Nabi tak baca Yasin malam Jumaat, ikutlah Nabi, hormatlah Nabi. Faham tak? Nabi baca Quran faham. Kamu baca Quran 50 tahun tak faham, kamu tak hormat Nabi. Kalau betul cinta Nabi, buatlah apa yang Nabi buat. Nabi baca, Nabi tadabbur.
Kamu baca je Yasin tiap-tiap malam Jumaat 50 tahun, sepatah pun tak faham. Kamu menghina Nabi. Sebab apa? Kamu tak ikut cara Nabi. Cara siapa kamu ikut? Cara orang Melayu lah. Kan? Boleh? Jadi seolah ayat ni Allah nak bagi apa ni? Puak-puak ni tidak pernah datang Rasul melainkan dia mesti permainkan. Ingat tak kisah lembu dalam surah Baqarah? Bila Musa kata apa? Bila ada seorang Bani Israel, orang Yahudi dibunuh, kemudian dia ambil mayat letak di rumah Bani Israel yang lain kan. Akhirnya saling tuduh menuduh. Kumpulan A tuduh kumpulan B, kumpulan B tuduh kumpulan A. Bergaduhkan. Akhirnya ada seorang Bani Israel, dia kata apa? Kan Nabi Musa ada. Kita pergi jumpa Nabi Musa, minta dia putuskan dan cuba cari siapa pembunuh yang sebenar. Maka Nabi Musa kata apa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Okey, Allah perintah kamu sembelih lembu. Apa reaksi orang Yahudi bila Nabi Musa kata Allah perintah sembelih lembu? Dia kata apa? Atattakhizuna huzwa? Hei Musa, adakah patut kamu jadikan kami ni main-main? Dia tuduh Musa pula permainkan dia. Itu jenayah besar. Bila dia tuduh Musa permain, sebenarnya dia tak percaya perintah Allah. Dia tak tengok siapa yang perintah sembelih lembu, tapi dia tengok logik ke tak. Aku nak cari pembunuh, tiba-tiba suruh sembelih lembu. Subhanallah. Itu penyakit manusia. Bila tak percaya pada Allah, dia ambil perintah Allah, dia ukur dari segi logik. Kalau tak masuk akal, jangan mainkan kami. Betul tak? Ada tak penyakit tu? Ada. Zaman sekarang orang tak amal ada sunnah-sunnah Nabi kan? Janggut-janggut ni tak boleh pakai dah. Subhanallah. Ramai yang permainkan sunnah Nabi sebab apa? Dia tengok tak masuk akal. Kadang-kadang dia kata pembahagian harta pusaka kan? Kenapa lelaki kena dua bahagian? Yang banyak pertikaian perempuan lah. Perempuan adalah lemah, sentiasa ditindas kan? Sentiasa dizalimi, dapat satu bahagian. Lelaki adalah kuat, boleh kahwin ramai, dapat dua bahagian. Itu permainkan hukum Allah. Boleh? Bila kita kata bila mati jangan telkin, salah ke? Kita nak bagi tazkirah kepada orang hidup. Kita nak ambil peluang kan, dia berkumpul, lagi pula dia tak pergi masjid. Inilah peluang kita nak talqin. Dah pakai akal lah tu kan. Nabi tak buat. Ya betul, saya tahu. Itu menghina Nabi tu. Menghina Nabi lah tu. Kita kata Nabi tak buat, ya saya tahu, tapi tak ikut. Itu menghina Nabi lah tu. Orang yang muliakan Nabi apa dah? Fattabi'uni. Perintah Allah fattabi'uni, ikut. Apa makna ikut? Kata Imam Syafi'i, ikut ialah buat yang Nabi buat, tinggal yang Nabi tinggal. Itu makna ikut. Bukan buat yang Nabi buat dan yang Nabi tinggal kita ikut suka kita. Itu tak ikut. Itu nafsu kan? Boleh? Banyaknya manusia permainkan Nabi. Jadi kata ulama, siapa permainkan Nabi, dia adalah kafir. Kafir. Sebab tu ada kisah kan, bila orang Yahudi bergaduh dengan orang munafik, dia tanya Rasulullah. Rasulullah putuskan orang Yahudi benar, orang munafik salah. Orang munafik tak puas hati, dia jumpa siapa pula? Daripada mahkamah tinggi turun ke mahkamah rendah, dia jumpa Abu Bakar kan. Terbaliklah. Sebab apa? Tak percaya pada Nabi lah. Abu Bakar kata keputusan aku sama dengan Nabi lah, takkan aku nak berbeza. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tak boleh berbeza. Siapa aku nak berbeza dengan Nabi? Jumpa pula Umar. Umar buat apa? Apa jenayah dia? Apa jenayah dia? Tak sama dengan Nabi lah. Tak setuju dengan Nabi kan? Subhanallah. Tapi orang tak nampak itu satu jenayah besar. Semua amalan kita sia-sia dan ahli neraka.
InsyaAllah kita pastikan semua amalan kita daripada A to Z adalah selari dengan sunnah Nabi. Yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tak buat, kita tinggalkan. Okey. Allah sebut dalam ayat yang lain bagaimana penyesalan orang-orang kafir. Bagaimana mereka menyesal. Tapi di akhirat. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 166. Jumpa? Okey. Tengok Tuhan nak gambarkan bagaimana orang yang tak beriman menyesal di akhirat besok. Istabarra'al ladzina tubi'u. Dengar baik-baik, orang yang suka mengikut tanpa dalil ataupun ta'assub. Istabarra'al ladzina tubi'u. Ketika mana orang-orang yang diikuti, uttubi'u diikuti. Tabarra', apa makna tabarra'? Kita biasa belajar tak al-bara', al-wala' wal-bara', kan? Apa makna al-bara'? Berlepas diri. Mana kita dengan dia tak ada hubungan, berlepas diri. Siapa yang berlepas diri ni? Orang-orang yang diikuti. Siapa dia orang yang diikuti? Pemimpin, doktor guru, ustaz-ustaz, kan? Dia ada pengikut. Jadi bukan pengikut ni, ini ustaz ataupun pemimpin. Di akhirat besok dia kata apa? Kami berlepas diri daripada siapa? Minal lazina taba'u, daripada pengikut-pengikut mereka. Bila tu mereka berlepas diri? Wara'ul azab, ketika mana mereka melihat azab dan nampak azab depan mata. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan asbab ni sebab-sebab yang boleh membantu mereka, termasuklah ada hubungan saudara mara, adik-beradik, kan? Kita susah, yang pertama bantu kita adik-beradik kita, mak bapak kita, habis dah putus hubungan. Siapa lagi? Sahabat-sahabat, taqatta'at, putus. Siapa lagi? Pemimpin kita, putus semua, tak ada hubungan yang boleh membantu kita. Dan bila pemimpin cakap pada orang bawah dia macam tu, aku tak kenal kamu, kan? Pada dulu berkepit, kan? Dia yang tukar pasang kamera dulu, dia yang tolong rakam dulu, dia yang tolong siarkan dalam YouTube. Tapi bila di akhirat besok, aku tak kenal kamu, tak pernah jumpa. Apa pula jawapan pengikut dia? Apa kata pengikut dia? Wa qala allazina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikut pula, lau anna lana, kalaulah, kalau tu benda tak mungkin lah. Kalaulah bagi kami karratan. Apa makna karratan? Dapat balik semula ke dunia. Apa kami nak buat? Kalau boleh balik ke dunia, apa dia? Fanatabarra'a minhum, kami juga akan berlepas diri daripada mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana di akhirat mereka berlepas diri daripada kami. Tapi lau. Apa maksud dia? Kalau boleh balik kat dunia, aku nak keluar parti ni, nak koyak-koyak borang, aku nak isi parti lain pula, kan? Aku tak nak ikut dah ustaz ni, aku nak ikut ustaz yang belah-belah. Tak nak ikut dah ustaz-ustaz yang banyak buat benda bid'ah, tak nak dah. Tapi semua tu dah terlepas. Sebab tu Tuhan kata apa? Kazalika yurihimullah, begitulah Allah tunjuk pada mereka amalan-amalan mereka. Ada tak amalan? Ada, tapi semuanya hasarat. Dalam surah Yasin Tuhan kata apa? Ya hasratan. Di sini hasarat, perkataan yang sama, jamak.
Hasratan satu, kalau banyak hasrat. Begitulah Allah jadikan semua amalan mereka semuanya penyesalan. Semuanya menjadi debu alaihim, ke atas mereka. Subhanallah. Mana ada tak amalan mereka? Ada tak? Ada. Tapi semuanya sia-sia. Cuba bayangkan, kita hidup 50 tahun, kumpul duit banyak-banyak, 1 juta, kemudian kita buat banglo besar, harga pun 1 juta, kemudian nak siap pun 2 tahun, bila siap, besok kita nak angkat barang semua, bila sampai kat banglo tu, tengok-tengok semua dah hancur, dihanyut oleh banjir. Macam mana perasaan kita masa tu? Tak boleh nak bayang. Tapi itu baru kat dunia. Tapi kalau di akhirat, bila dah semuanya hancur, tak ada peluang dah, semuanya akan ke neraka. Sebab tu Allah bagi tahu ayat ni dalam Al-Quran supaya apa? Untuk apa ni? Saja-saja untuk dibetulkan makhraj ke? Tak. Untuk betul tajwid? Tak. Supaya kita jangan jadi macam mereka, menyesal di akhirat. Amalan banyak, bertimbung-timbung, tapi semuanya Allah jadikan debu. Sebab apa? Salah satunya mempermainkan Rasul, tidak menghormati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis pengajarannya minggu depan insya-Allah. Cukup kan? Ini dah 9.20 dah. Ada soalan tak? Samalah. Kenapa dia kata terpaksa buat? Dia ada pilihan tak untuk tak buat? Ada pilihan kan? Ada. Dia ada pilihan. Ada bos letak pistol kat sini? Tak ada. Paling-paling tinggi bos pecat kan? Bila pecat, ada peluang tak nak kerja lain? Ada. Mungkin kerja lain lagi baik. Jadi dia ada pilihan untuk ikut ataupun tak. Jadi dia tak boleh ikut bos dia kalau bercanggah dengan Allah. Nabi sebut apa dalam satu hadis? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada manusia dalam perkara maksiat. Tak ada. Tidak ada ketaatan. Tengok lelaki dalam surah Yasin. Dia berani tak iklan dia Islam? Tahu? Kan? Dia kata inni amantu bi rabbikum. Dia sorang-sorang mengumumkan dia beriman. Dia tahu tak risiko dia? Tahu dia akan dibunuh. Tapi sebab dia tahu dia akan mati dalam keadaan mulia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita kena ada keberanian. Ini takut hilang jawatan, takut hilang rezeki. Lelaki ni hilang apa ni? Nyawa. Baca je Yasin tapi penakut. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Tadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.